Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini cikgu sambung part 3. Kita lebih berfokuskan kepada peperiksaan untuk unit 2 iaitu ukir nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. So, as usual, paling utama yang biasa kita bincang cadangan nilai. So, nilai di muka surat 17 ni mesti dihafal lah. So, kepercayaan kepada Tuhan, berhemah tinggi, nilai harga diri, nilai toleransi dan nilai patriotisme. Okay. Dalam chapter ni, kalau kita tengok di dalam isu utama yang biasa keluar dalam exam, kerjaya, budaya berpakaian, adat dan kepercayaan, seni dan muzik, migrasi atau migration, so berpindah ataupun migrate to other countries, dan jaringan social networking. So ini adalah antara benda-benda yang boleh ditanya sebagai bahan stimulus dalam peperiksaan nanti. Dalam SPM nanti akan tanya, mungkin dia akan bagi contoh seorang jurutera yang telah melakar sejarah hebat, seperti yang cikgu bagi contoh, seorang jurutera dengan tim Mercedes AMG Petronas Formula 1. So ini mungkin salah satu daripada dia punya contoh. Atau dia boleh bagi doktor pakar bekerja di Australia, tak nak balik ke Malaysia. Ada seorang toke pun telah buka restoran di England. Dia buka restoran ramai orang, berjaya di sana, terus menetap di sana, tak balik ke Malaysia. So itu antara contoh-contoh yang boleh ditanya dalam peperiksaan. Macam-macam, boleh jadi dari segi seni dan muzik, actor, actress, maybe you director, maybe you photographer, banyak. Even ramai juga pelajar-pelajar KE pun sangat berkeinginan untuk menjadi berjaya dalam bidang seni dan muzik di peringkat antarabangsa, which is very good. Saya tak nafikan, itu sangat bagus. Budaya berpakaian, so ini mungkin lebih sebab contohnya lah, sebab dalam kehidupan seharian kita mungkin the whole world pakai baju yang sama dah sekarang ni. Every man you akan tengok pakai jeans, t-shirt. Most of the CEO nowadays, pergi mana-mana company, you tengok Tesla, you tengok Apple, you tengok Google, even Mark Zuckerberg, all the time pakai plain round neck, grey round neck shirt. Itu je, round neck t-shirt all the way. So budaya berpakaian ni mungkin pada masa-masa tertentu, pada hari perayaan, pada hari-hari kebesaran, so baru kita akan berpakaian mengikut adat masing-masing. So yang ni antara contoh stimulus ataupun contoh-contoh yang boleh keluar dalam exam. Tapi apa yang dia akan tanya? Dia akan tanya benda ni saja. Ciri-ciri individu global, sikap individu global. Dia bagi satu contoh, doktor, apakah sikap doktor tu? Kenapa dia lebih sayangkan negara Malaysia? So ini adalah sikap-sikap dan ciri individu global yang you kena ingat, you kena hafal, you kena faham supaya you boleh jawab berkaitan dengan apa-apa bidang atau apa-apa contoh yang ditanya dalam bidang 2, dalam unit 2 ni, you boleh jawab. So ini adalah ciri individu dan sikap individu. So habis kat situ. Juga masih berkait dengan apa-apa yang berkaitan dengan sini, budaya berpakaian, makan, minum, adat, makan, minum, budaya, bahasa. Kenapa penting menjadi individu global? So soalan dalam SPM tak lari. Dia akan tanya macam ni, dia akan tanya macam ni, dia akan tanya mengapa penting jadi individu global. So hari tu saya dah terangkan 4 yang ada dalam buku teks, campur 2 benda yang penting, pertama kepada individu dan kepada negara. So boleh tengok balik video saya sebelum ni untuk tengok kenapa penting untuk menjadi individu global. So dalam masa yang sama juga, apa akan terjadi
kalau kita tidak bersifat global, means you sudah migrate pergi overseas, berjaya di sana, buat rumah bukan buat rumah, ada properties di sana, and then you memang berhasrat untuk terus tinggal di luar negara. Apa akan terjadi? Apakah kesan kepada negara Malaysia? So inilah kesan-kesannya. So ini pun kena faham, kena ingat dan akan keluar balik dalam soalan exam nanti sebagai jawapan-jawapan you. Okay. Dalam masa yang sama, sini ada individu lokal lebih berjaya berbanding dengan individu global. Bincangkan. Betulkah? Kalau orang yang bersifat lokal lebih berjaya berbanding dengan bersifat global. So, ini kena tengok balik. Dalam masa yang sama, dalam buku teks ni ada bagi inovasi makanan boleh menghilangkan keaslian identiti makanan tempatan. Bahaskan. So mungkin you pun boleh tengok di Malaysia sekarang pizza is from Italy. Tapi you pergi Pizza Hut ada pizza rendang ayam. You pergi Pizza Hut, you boleh jumpa pizza sate. So, is it good? Baguskah benda ni? Ini churros atau cross. Minta maaf lah, saya mungkin sebutan tak berapa tepat. Cross. The original celup dengan melt chocolate. Orang Malaysia pergi buat celup dengan sambal ataupun dal. Okey ke tak okey? You boleh jawab lah. Bibimbap. So sushi pun sama. Sushi from Japan. Tapi dekat Malaysia you boleh tengok sushi sambal. Sushi sambal sotong. This is Malaysian. Itu makanan daripada Jepun tapi make it to the local taste. Bagus ke tak bagus? Maybe kalau you buat nasi lemak berniaga di London, you buat nasi lemak with sausage. Who knows? Mungkin you boleh berjaya di sana. Nasi lemak sausage. Saya rasa kalau you buat nasi lemak sausage bukan kat Malaysia, dekat London saja laku. Dekat Malaysia pun anak muda semua suka makanan-makanan yang ialah fast food macam tu. Lebih sedap kan. Lagi sausage tengah-tengah tu ada cheese, lagi sedap. Okay, ini semua adalah latihan-latihan pengukuhan yang boleh dibuat bila sekolah dibuka nanti. Okay, ini contoh Living Arts Cultural Festival. Okay, ini adalah contoh budaya-budaya tempatan. Ini adalah contoh tarian asli. Tapi ini adalah muzik antarabangsa. Muzik antarabangsa sudah banyak bukan diterima di western saja, tapi the whole world dengar muzik yang sama. Dengar muzik background saya. Itu pun bersifat global. Okay. So untuk chapter ni, chapter 2, you kena standby yang untuk SPM. Inilah yang paling penting kat sini. Apa-apa contoh yang berasaskan pemilihan kerjaya, budaya berpakaian, seni dan muzik, network social, migration, adat dan kepercayaan. Yang ni boleh dikembangkan soalan-soalan daripada sini, daripada contoh-contoh di sini, menggunakan ini sebagai jawapan dia. Okey. Sekian saja untuk video part 3 unit 2. Sekian, terima kasih.